secara ilmiah. Merungkai persoalan. Yang penting Mesti santai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan. Cetusan barakah buat hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Bertemu kembali dalam arena forum ilmiah Kopi Santai yang diadakan secara atas talian buat sekian kalinya yang akan dikirikan oleh saya, Muhammad Fikri bin Masnu, moderator anda pada hari ini bagi mengupas isu-isu yang semakin hangat pada ketika ini. Yalah, hadirin hadirat sekalian, tidak molek rasanya kalau saya tidak memperkenalkan para panel kita yang berdedikasi, bijaksana, lagi berkarisma serta mempunyai lontaran idea yang bernas dan bakal merungkai segala persoalan anda mengenai tajuk yang bakal kita bincangkan bersama. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya akan memperkenalkan ahli panel kita. Bagi ahli panel yang pertama, beliau diberi nama sebagai Muhammad Syazwi bin Saleh. Mungkin hadirin sekalian lebih mengenal beliau sebagai Ustaz Wiwi, Mufti Wilayah Persekutuan. Nama beliau bukanlah asing lagi di Malaysia. Beliau ni dah macam-macam tempat beliau pergi. Dia dah pergi kat ceramah, tazkirah dan tidak lupakan juga forum. Jadi, apa khabar Ustaz? Hai, Waalaikumsalam. Apakah kabar baik, moderator? Moderator sihat, moderator? Sihat, Alhamdulillah. Sedap kopi hari ni. Sponsor tu. Sponsor. Baru datang tadi pagi. Oh ya. Baiklah. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan teruskan lagi panel yang kedua. Panel kedua ni sungguh kacak, mempunyai lontaran-lontaran idea yang berkelas dunia. Beliau merupakan pensyarah cemerlang daripada IPG Kampus Ilmu Khas. Dipersilakan Dr. Muhammad Nakuddin bin Azmi. Apa khabar Doktor? Ya, syukur Alhamdulillah baik, khabar baik. Bagaimana dengan Tuan Moderator? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Mana keadaan doktor masa pandemik ni? Allahu Akbar, kalau nak kata pasal keadaan agak teruk sedikit lah, tapi tak apa, kehidupan mesti diteruskan. Ya, itu yang penting doktor. Kehidupan perlu diteruskan walaupun sepahit mana pun keadaan ya doktor. Baiklah, tanpa berlengah lagi, kita terus kepada motif forum kita pada hari yang penuh barakah ini. Jadi, forum hari ini bertajuk Keistimewaan Ekonomi Islam. Apa itu ekonomi Islam? Jadi sini saya akan terangkan sedikit definisi apakah itu ekonomi Islam. Jadi, seperti yang kita tahu, Islam adalah satu agama yang mempunyai satu agama yang sempurna di mana kegiatan perekonomiannya juga diatur berlandasan keselarasan dari semua aspek, terutamanya dengan prinsip ilahiyat. Harta yang ada pada kita ni sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipertanggungjawabkan. Itu definisi ekonomi Islam. Yang secara detail pula, ekonomi Islam pula ialah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam di mana keseluruhan nilai tersebut sudah tentulah berasal daripada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Jadi, pada bahasa Arab pula, ekonomi ini ialah dipanggil al-iktisad, iaitu berarti berjimat cermat atau kesederhanaan, iaitu suatu situasi di antara kekurangan dan juga pemberian. Ia merujuk kepada pengurusan perbelanjaan yang baik bagi memenuhi keperluan hidup. Ia juga memberi makna yang lebih luas menurut kacamata Islam yang mengajar umat bersederhana seperti dalam penggunaan air untuk tujuan bersuci, bersederhana dalam makan dan minum, bersederhana dalam perbelanjaan dan lain-lain. Walau begitu, penggunaan al-iktisad ni bukannya bermaksud tidak proaktif dan juga pasif dalam usaha mengatur urusan kehidupan manusia, tetapi memberi makna bagaimana kita
sebagai umat Islam melaksanakan usaha untuk mengikut peraturan ke arah mencapai matlamat dengan cara berhemah tanpa melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala seperti riba. Hal ini juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud Allah tidak menghalalkan berjual beli yakni berniaga dan mengharamkan riba. Oleh yang demikian, masuk al-iqtisad ini dengan pengertian yang lebih luas lagi ialah cara untuk membentuk sikap dan tingkah laku manusia dalam mengurus kehendak dan keperluan-keperluan mereka yang kurang atau tidak cukup serta bagaimana mereka membangunkan untuk memenuhi keperluan tersebut. Berikut adalah sedikit berkaitan definisi sistem ekonomi Islam menurut saya lah. Jadi tanpa berlengah lagi, kita nak dengar ni apa yang mereka yang lebih pakar ni, apa pendapat mereka tentang hal ini. Jadi dipersilakan Ustaz Wiwi untuk mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang hal ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ya, terima kasih saudara moderator. Satu penerangan tentang ekonomi Islam yang sungguh saya kira sebagai satu penerangan yang sungguh mendalam ya. Sungguh dipahami dan jelas. Jadi dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi al-yaumu aklamatu lakum dinakum wala anmatu alaikum nikmati waraditu lakum islami dina, yang maksudnya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku redoi Islam sebagai agamamu, adalah satu ayat yang kita perkirakan sebagai satu ayat yang diturunkan kepada umat-umat Islam sebagai satu petanda bahawa Islam ini adalah satu agama yang lengkap. Ayat ini adalah sangat berkait rapat dengan saya punya isi yang pertama untuk menyatakan keistimewaan Islam ini berbanding dengan ekonomi Islam ini berbanding dengan sistem-sistem ekonomi lainnya, iaitu ekonomi konvensional, kapitalis ataupun komunis, yang mana ekonomi Islam ini adalah satu benda yang lengkap dan menyeluruh berpandukan kepada wahyu Allah. Jadi wahyu-wahyu Allah ini kita jadikan asas kepada sistem pembinaan muamalah Islam. Seperti mana yang dinyatakan oleh saudara moderator tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 75, wa ahlallahu fil bai' wa harrama riba, yang bermaksud yang maksudnya tadi yang Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, di mana di dalam Islam riba itu adalah satu perkara yang haram. Di mana kalau kita tengok riba ini bermaksud bunga. Mana kalau kita kira mungkin kalau harga sesuatu barang itu di sini RM1. Lepas tu kalau kita tengok harga lain mungkin harga dia jadi RM2. Dengan alasan yang satu itu adalah keuntungan. Tetapi nilai itu adalah berlebih-lebihan. Jadi itu kita kira sebagai satu perkara yang dikira sebagai riba. Dan benda itu adalah diharamkan oleh Allah. Dan kalau ikut sistem ekonomi Islam, kita perlu ikut satu-satu dari segi timbangan, takaran ataupun segalanya, kita mesti melihat kepada wahyu Allah, bagaimana Allah SWT menyuruh umatnya untuk melakukan jual beli ini. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahawa telah aku tinggalkan kamu dua perkara, iaitu Al-Quran dan hadis, di mana sebagaimana kamu beriman dengannya maka kamu tidak akan sesat. Jadi kita perlu beriman dan percaya bahawa bahawa sistem muamalah Islam yang berpandukan kepada Al-Quran dan hadis ini adalah satu perkara yang mesti kita ikuti. Tapi tidak semestinya perkara itu kita tidak boleh melihat kepada sudut pandang jauh, di mana ekonomi itu sendiri adalah satu perkara yang sentiasa berubah. Di mana kita dapat lihat sekarang ini kita ada perbankan online, kita ada konsep loan, kita ada takaful, insurans, di mana pada zaman Rasulullah dahulu benda itu tidak berlaku. Tetapi kerana hukum-hukum yang kita disebut oleh saudara moderator tadi, iaitu kias, ijma' dan hukum-hukum lain, cara kita mengijtimakkan satu hukum tu, kita lihat bahawa perubahan ekonomi itu membenarkan satu bisnes ataupun satu perniagaan itu berubah. Ekonomi itu sendiri berubah daripada ekonomi secara fizikal, di mana itu adalah satu rukun dalam muamalah ataupun jual beli, yang mana kita berubah, kita mengikuti asalkan tidak ada sistem unsur tipu, di mana kalau ada unsur tipu maka ia akan jadi satu masalah. Di mana bagaimana kita berpandukan kepada wahyu Allah itu, sistem ekonomi kita akan menjadi lengkap dan sempurna tanpa ada unsur penipuan, unsur syubhat ataupun
kita panggil sebagai unsur yang merisaukan ataupun meragukan dan sebagainya. Jadi saya rasa itu adalah sahaja untuk isi pertama saya yang untuk menyatakan bahawa keistimewaan ekonomi Islam itu sendiri. Dan saya ingin bertanya kepada saudara panel kedua kita, Dr. Nakiuddin, apakah pendapat anda tentang keistimewaan Islam dari segi sudut pandang ekonomi? Ya, baik. Terima kasih kepada Ustaz Syazwi yang saya kira memberi pandangan yang sangat ringkas dan juga sangat padat lah. Dan juga terima kasih juga kepada Tuan moderator kita iaitu Tuan Muhammad Fikri bin Masnu. Ya, baik. Saya akan yang kedua, iaitu kesejahteraan hidup. Baiklah, kesejahteraan hidup ini didalami dan diselami di dalam kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi bila kita tengok, kita cakap berkenaan dengan kesejahteraan ni, kita boleh tahu bahawa kesejahteraan ni satu perkataan yang kita kira membuatkan kita rasa tenang. Sebagaimana yang kita telah fahami di dalam Islam itu juga bermaksud agama yang sejahtera, agama yang mengikut cara hidup yang kita telah jalankan sekarang ini. Jadi ini membawa maksud Islam itu sendiri dan juga sistem ekonomi Islam ini memberi kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Macam mana pula sistem ekonomi Islam ni boleh dikatakan memberi kesejahteraan di dunia dan lepas tu pula memberi kesejahteraan di akhirat juga. Okey, macam ni sebenarnya. Apa yang kita lihat dekat sini bahawa kesejahteraan hidup ini bermakna kita menjalankan jual beli dengan lancar, dengan tenang dan juga harmoni. Cuba bayangkan bila kita menjalankan satu perniagaan itu penuh dengan penipuan, penuh dengan pencurian ataupun penipuan dari segi timbangan. Saya sebenarnya tertarik bila Ustaz Syazwi tadi mengaitkan berkenaan dengan timbangan dan juga takaran. Baik, dekat situ saya teringat di dalam firman Allah di dalam suratul Isra ayat ke 35 yang bermaksud, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan juga timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih benar akibatnya. Suratul Isra ayat ke-35. Baik, dekat sini kita dapat tengok kesejahteraan di dunia dan di akhirat kita dapat aplikasikan di dalam ayat ini. Kenapa saya cakap begitu? Sebab menurut tafsirnya iaitu yang lebih utama bagimu dan lebih benar. Maksudnya yang lebih baik. Kat sini maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menerapkan apa yang diperkatakannya itu di dunia sebab dia cakap lebih baik. Itu bermakna sekarang dan akibatnya lebih baik akibatnya iaitu di akhirat, bahawa perkara-perkara yang kita lakukan di dunia ini akibatnya ataupun kesannya kita akan dapat di akhirat. Baik, dekat sini kita dapat lihat bahawa harta yang kita gunakan apabila kita menjalani ekonomi secara halal di dunia akan mendapat balasan di dunia dan juga di akhirat juga. Dekat sinilah kita baru dapat kaitkan apa itu kesejahteraan hidup bila menjalankan ekonomi sistem Islam ini. Sebab ekonomi seperti yang Ustaz Wibi cakap tadi, ia lengkap dan juga tambahan pula dengan poin saya ini iaitu kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Ia juga membantu bahawa peniaga ataupun penjual ataupun pembeli yang menjalankan jenis sistem ekonomi Islam ini mampu mensejahterakan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Bukan sahaja membeli kosong, malahan kita ekonomi Islam juga ada akadnya, ada syarat-syarat sah untuk melakukan perniagaan. Jadi perkara-perkara tersebut menjadikan memberikan barakah kepada kita punya perniagaan dan juga kita punya pembelian. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita nak juga dengar pandangan daripada Tuan moderator kita. Sekian, saya serahkan kepada Tuan moderator kita. Terima kasihlah kepada Dr. Nakil atas paparan yang diberikan tadi yang sangat jelas dan juga padat. Baiklah, jika kita imbas kembali, Islam adalah agama yang membawa ajaran serta cara hidup sempurna meliputi semua aspek kehidupan manusia, baik dari sekecil-kecil perkara hingga ke sebesar-besar perkara.
seperti kenegaraan dan pemerintahan. Ini adalah contoh saya bagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan Islam melalui pengutusan Rasulullah yang terakhir, Rasul yang terakhir iaitu Rasulullah SAW, iaitu Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahawa kesyumulan ajaran agama Islam itu bukan sahaja khusus kepada amalan ritual keagamaan semata-mata, tetapi merangkumi tata cara kehidupan yang lain seperti sosial, politik, pendidikan, pembangunan dan khususnya bagi perbincangan kita pada hari ini iaitu ekonomi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Nisa ayat 29 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan cara yang dengan jalan yang salah, yakni tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengasihani kamu. Jadi hal ini menunjukkan bahawa perhubung kaitan antara ekonomi Islam serta akidah Islam itu di mana ekonomi Islam yang mengutamakan umatnya untuk sentiasa jujur dan berakhlak mulia dalam melakukan urusan seperti jual beli dan menjauhi larangan seperti riba, mampu untuk meningkatkan akidah umat Islam tersebut. Hal ini kerana ekonomi dalam ajaran Islam ni juga menggalakkan umatnya untuk mengamalkan kesederhanaan dalam urusan yang mampu untuk mengelakkan seseorang itu mendekati kemiskinan akibat pembelanjaan yang berlebihan, kerana sesungguhnya kemiskinan itu amatlah tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana akan melahirkan pelbagai hasad dengki dan penyesalan dalam umatnya kepada umatnya. Bahkan kemiskinan juga mampu untuk melahirkan gejala-gejala negatif seperti mencuri dan menjudi. Oleh itu, ekonomi Islam ini jelas dapat mendekatkan diri seseorang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi seseorang itu dari kebinasaan dirinya. Apa pendapat Ustaz Wiwi tentang hal ini? Dr. Nakyu pada hari ini, maafkan saya. Ya, baik Tuan Moderator. Tak apa. Kita faham. Online ni kadang-kadang agak pening sikit. Alright. Baik, bagi pandangan saya lah, tadi Tuan Moderator Muhammad Fikri amat memberikan penerangan yang sangat jelas tadi sehingga saya terpaku mendengarnya. Baik, seterusnya saya akan meneruskanlah keistimewaan ekonomi Islam yang seterusnya, iaitu nilai dan juga akhlak. Baik, ekonomi Islam ini memberikan nilai dan juga akhlak berteraskan nilai dan juga akhlak Islamiah, iaitu yang bermakna nilai dan juga akhlak Islamiah. Apabila kita sebut nilai dan juga akhlak ini, saya terpetik di minda saya ni satu perkataan, iaitu adab. Apa itu adab? Bila kita fikir berkenaan dengan adab, apa kaitan adab dengan ekonomi Islam? Kita mula terfikir-fikir, apa kaitan dia? Jadi, dekat sini kaitan dia. Sebenarnya, apabila kita menjalankan jual beli ataupun kita menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi yang lain, kita menjalankan urusan tersebut bersama dengan manusia. Kita menjalankan perkara tersebut bersama dengan manusia. Maksudnya kita menjalankan jual beli dengan manusia, kita melakukan segala kegiatan ekonomi dengan manusia. Jadi dekat sini kita memerlukan adab itu sendiri sebagai salah satu medium untuk kita berhubung dengan orang lain secara sopan santun. Jadi dekat sini saya teringat salah satu daripada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang bermaksud sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati seorang Muslim yang sudah beruban, yakni sudah tua, pembawa Al-Quran yang tidak melebih-lebihan ataupun melampaui batas dengannya, ataupun yang tidak menjauhkan Al-Quran tersebut daripadanya, serta tidak memuliakan penguasa yang ada. Hadis riwayat Abu Daud. Dekat sini kita dapat lihat dengan sangat jelas bahawa Rasulullah SAW sangat menekankan kita untuk beradab dan juga mempunyai tata susila yang sangat baik dengan pelbagai lapisan masyarakat. Sampai dekat sini, dekat dalam hadis ni pun Rasulullah SAW menyatakan bahawa kita ni sepatutnya
jika kita ini mengagungkan Allah, kita sepatutnya kena menghormati dahulu orang yang lebih tua, penguasa-penguasa yang adil maupun ahli-ahli kitab. Maksudnya dekat sini tidak kiralah apa pun lapisan masyarakatnya, kita perlu menghormati mereka. Sama juga konsep dia kita dapat terapkan di dalam jual beli. Sebagai contoh, kita sebagai penjual dan ada fakir miskin ataupun ada orang tua yang ingin membeli barangan daripada kita. Jadi kita tidak boleh mengherdik mereka macam kau janganlah beli, kau janganlah datang sini, nanti bawa masalah kepada orang lain. Jadi perkara tersebut tidak sepatutnya kita lakukan, sebab kita perlu menghormati mereka sebagaimana kita menghormati ibu ayah kita, sebab mereka pun tua, ibu ayah kita pun sudah lanjut usia. Jadi dekat sini kita lebihkan, kita dapat lihat bahawa istimewanya Islam ini sehingga dimasukkan adab dan juga sopan santun di dalam Islam. Jadi kita dapat tengok dekat sini bahawa Islam itu sendiri mampu untuk melahirkan peniaga dan juga pembeli-pembeli yang mempunyai adab sesama sewaktu melakukan kegiatan jual beli dan juga kegiatan ekonomi yang lain. Tak gitu Ustaz Syazwi, kita nak tengok dengar daripada pandangan Ustaz Syazwi sendiri. Terima kasih saudara Dr. Nakiuddin. Begitu meriah yang mikrofon di situ, kertak bunyinya. Alhamdulillah. Ya, suka saya ingin menegaskan kembali poin daripada Dr. Nakiuddin tadi tentang akhlak Islamiah. Jadi berkait rapat dengan hablum minallah dan hablum minan nas lah, di mana hubungan Allah itu bermula dengan hubungan dengan manusia. Apabila menjaga hubungan dengan manusia, maka kita akan menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana saya akan meneruskan saya punya isi sekira sebagai isi saya yang seterusnya untuk keistimewaan sistem ekonomi Islam ini, iaitu sistem ekonomi Islam ini adalah satu sistem yang saya boleh ringkaskan sebagai satu sistem yang bersederhana. Firman Allah SWT di dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang maksudnya dan mereka yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak juga bakil kedekut, dan sebaliknya perbelanjaan mereka itu adalah sederhana di antara kedua-duanya. Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan berdasarkan daripada tafsir Ibnu Katsir, di mana Ibnu Katsir menjelaskan bahawa ayat ini menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam ini. Allah menganjurkan umatnya supaya bersederhana di dalam muamalah Islam, di mana Islam ini mementingkan kepada daruriyat dahulu, iaitu keperluan manusia, iaitu tempat tinggal, makanan, minuman, air ataupun pakaian. Keempat-empat itu perlu dipenuhi dahulu, barulah kemudian datang yang kedua, iaitu hajat ataupun kehendak seseorang manusia. Kehendak di sini tidak bermaksud apa yang kita mahu, tetapi apa yang melengkapkan hidup. Islam menetapkan hajat itu sendiri sebagai satu perkara yang diperlukan untuk melengkapkan hidup manusia. Sebagai contoh, kereta ataupun telefon pintar. Kerana tanpa kedua-dua perkara tersebut, kita tidak boleh hidup, di mana dengan era global ini kebergantungan kepada dua perkara tersebut adalah sangat perlu. Yang contoh yang lain adalah internet. Kita tidak boleh siksa diri kita tidak beli internet, kita tidak boleh top up dan sebagainya, sebab alasannya dia tidak ada pada zaman Rasulullah. Perkara tersebut adalah satu perkara yang tidak betul, kerana perubahan zaman itu sentiasa berlaku. Seperti yang saya nyatakan pada poin pertama saya. Zaman sentiasa berubah. Daripada kuda dulu kita bergerak ke kereta kuasa kuda sekarang, dan begitu juga pada masa akan datang. Siapa tahu mungkin perubahan ekosistem ekonomi dan segala-galanya kita akan lihat dalam masa yang sangat cepat. Sekarang ni kita ada perbankan online, mungkin dalam 2 tahun lepas kita masih lagi guna cucuk duit di ATM dan sebagainya. Okay. Di mana apabila kita berkata tentang daruriyat dan hajat ini, kedua-duanya mesti dipenuhi terlebih dahulu. Dan umat Islam bukan tidak digalakkan, bukan tidak disuruh ataupun tidak disukai, tetapi kita perlu sedar bahawa kita ini berada di posisi mana untuk kita bermewah-mewah ataupun tahsiniat, kemewahan. Di mana kalau kita tahu kita di mana, kita janganlah bermewah-mewah melampaui batas kita. Ingat, maqasid syariah ada 5 perkara yang kita perlu pegang, iaitu agama, nyawa, harta, keturunan dan juga
agama, nyawa, maruah, keturunan dan juga harta, di mana harta itu sendiri kita perlu jaga. Wakaf, kita boleh infakkan harta kita ke masjid, tetapi janganlah sampai semua bank kita jadi kosong gara-gara infak di masjid. Kita juga tidak boleh kedekut, kita perlu keluarkan, kita perlu wakafkan, kita perlu zakatkan duit kita kepada orang lain. Tapi kita perlu bersederhana. Begitu juga apabila kita berbelanja duit. Kita perlu bersederhana, di mana kita perlu sedar kita punya posisi sebagai status ekonomi kita di mana. Kita guna bahasa yang mudah. Adakah kita golongan B40, adakah kita golongan M40, M40 ataupun T20. Di mana kedudukan kita kena tahu dan sedar, dan kita perlu sedar kedudukan itu dan kita perlu berbelanja ikut kedudukan itu. Kita contoh katakan kita punya gaji bulan adalah 5,000. Di mana 5,000 itu kita perlu bayar rumah, kita perlu bayar kereta dan sebagainya, kita tolak semua, gaji bersih tinggal 2,000. Gaji bersih 2,000 tapi kita ingin beli iPhone. Jadi perkara tersebut bukan tidak boleh, tapi kita perlu sedar bahawa benda itu menyusahkan kita ke tidak di lain hari, di masa hadapan. Kalau kita rasa benda itu menyusahkan kita, maka kita perlu hindari, kita perlu jauhi dia. Takut dia akan jatuh hukum haram, sebab apabila benda itu membawa kemungkaran, dia akan jatuh kepada hukum saddu zara'i untuk mencegah keburukan terjadi kepada seseorang. Jadi apabila itu berlaku, kita perlu fikir, kita perlu tengok, kita perlu budgetkan diri, benda itu adakah wajar ataupun tidak, adakah perkara itu perlu ke tidak. Kalau tidak perlu, maka kita boleh menabung, ataupun kita memang kehendak kita sendiri kan, kita menabung, kita ambil alternatif lain. Jangan seksa diri dengan bayar terus macam tu. Kita boleh ambil ansuran bulanan dan sebagainya. Okay, saya rasa itu sahaja saya punya kita panggil sebagai isi untuk kesemuan Islam ini, iaitu tentang Islam ini mementingkan kesederhanaan. Saya kembalikan slot ini kepada Tuan Moderator. Terima kasih atas penerangan yang sangat jelas daripada kedua-dua pihak panel kita pada hari ini. Pejam celik, kita dah sampai di penghujung majlis kita pada hari ini. Oleh itu saya ingin berterima kasih kepada panel jemputan kita, Ustaz Wiwi dan juga Dr. Nakyu, kerana sudi berkongsi ilmu bersama saya dan juga para penonton. Jutaan terima kasih juga saya ucapkan kepada hadirin-hadirat sekalian yang tidak jemu mendengar pengisian dari awal hingga ke penghujung program. Di kesempatan ini saya selaku moderator ingin mewakili diri saya dan juga pihak pengajuk ingin meminta maaf jika ada sebarang silap sama ada disedari ataupun tidak. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam episod yang akan datang. Ingat, kopi-kopi santai, yang penting mesti santai. Mesti santai. Ya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.